والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat ni, pada bait yang ke-11 Aqidatul Awam kita, bab nubuwah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Arsala anbiya zawil fatana bisidqi wa tablighi wal amana وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب. Jadi sebelum daripada kita cara bab nubuwah ni, hak kemarin tu gaduh-gaduh lah. Ada moga tak sempat kita nak huraikan ke semua sifat Allah. Cuma kita beri takrif dan definisi dia sedikit, orang panggil dah huraian lah, nak lebih pada takrif. Cuma kemarin pada muka surat 5 pada bait yang ke-8 bawah sekali tu, Sami'un basiru wal mutakallimu. Mutakallimu lahu sifatun sab'atu tantazimu. Kita beri dah ta'rif sama basar kalam. Kalam kemarin tak sempat. Kalam ni tulis sifat kalam. Apa maksud kalam? Sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Gitu tak apa tu. Sifatun kalam ni maksudnya satu sifat, nama bagi satu sifat. Azaliyatun, azaliyah ni maksudnya sedialah, qadim. Atas setengah pendapat qadim dengan sedia ni sama makna. Ada setengah berpendapat umum khusus qadim dengan azali. Sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Satu sifat azali yang berdiri maksudnya yang ada. Sifat ni sifat jenis ada. Ada pada zat Allah Ta'ala. Yu'abbaru anha bin nazmi. Yu'abbaru anha bin nazmi makhsusil musamma bil Quran. Yu'abbaru yakni yang ditakbirkan, yang ditakbirkan, yang diibaratkan dengannya bin nazmi, dengan susunan. Maksusi yang khusus, al-musamma yang dinamakan dengan Al-Quran. Gitu. Satu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang diibaratkan, yang dibuat satu tuturan dengannya itu, dengan susunan yang khusus yang dinamakan dengan Quran. Dalilnya mana? Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Ni maf'ul mutlaq tu. Wa kallamallahu Musa taklima. Lepas tu waktu ada khilaf lah ulama kita di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah dengan Mu'tazilah. Kalau kita Asy'ariyah ni, kita berpendapat sifat kalam hak Nabi Musa dengar tu ialah sifat kalam hak qadim. Hak tidak ada huruf, hak tidak ada suara. Bukan didengar kok sebelah depan, kok belakang, kok sisi dak. Bahkan didengar kepada sekeliling Nabi Musa alaihissalam.
Jadi pendapat kita ahli sunnah, pendapat yang ada dua ke, Asy'ariyah dengan Maturidi. Asy'ariyah kata dengan sifat hak qading. Maturidi kata tak, dengan benda hak Tuhan baru buat pada satu makhluk. Yang dengan dia lah Nabi Musa dengan Tuhan cipta satu kali. Dengan itu mensabitkan adanya kalam pada Allah. Maturidi. Ada pun Mu'tazilah beza dengan Maturidi. Kerana dia kata Tuhan menciptakan pada satu benda yang dengan dia tu Nabi Musa dengan itu mensabitkan kata Tuhan tu tak ada sifat kalam. Ya beza situ ya dengan Maturidi. Nampak nak sama dah, tapi Maturidi yang mensabitkan ada sifat kalam pada Allah seperti Asy'ari. Tapi Mu'tazilah kata dengan benda tu mensabitkan kata Allah Taala tu tak ada sifat kalam. Dan kita dah sebut dah, Mu'tazilah ni dia kata Tuhan tak ada sifat, sifat ma'ani ni tak ada, sebab dia jadi berbilang-bilang koding. Tuhan dosa. Sifat samuk, basa, kalam, kudrah, iradat, kalau semua koding berbilang koding. Jadi Mu'tazilah kata tak boleh berbilang koding ni. Kita kata harus kalau keadaan begini. Allah Ta'ala koding, sifat-sifat dia pun koding. Tak apa, hak ni tak dikira ke berbilang-bilang koding yang mustahil. Asal je dah. Ringkas-ringkas tu isi penting ya. Lepas tu huraya tu hurah pula lain kali. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata. Bila kata sami'un basirun mutakallimun, yang maha mendengar, melihat, berkata-kata, maksudnya apa? Letak contoh. Yang maha berkata-kata tu maksudnya tak dikatakan yang berkata jika tidak bersifat dengan perkata. Gitu ya. Tak dikatakan yang berkata kecuali zat tu bersifat dengan perkata, dengan kalam. Barulah dikatakan mutakallimun. Supaya ayat-ayat Allah Ta'ala nyata ke dalam Quran, Tuhan wak datang ke Tuhan tu yang mendengar, yang melihat. Kata Tuhan tu bersifat dengan melihat, bersifat dengan mendengar. Tapi bila kata innallaha sami'un, yang mendengar, maka bolehkah kita nak kata dia tu mendengar sedangkan dia tidak ada sifat pendengar? Boleh? Tak boleh. Maka di situlah orang panggil lazim di atas ayat tu menunjukkan Tuhan tu bersifat dengan perkata, pelihat, pendengar dan sebagainya. Tu kiaslah dengan sifat-sifat yang lain kemarin tu. Masuk pada hari ini nubuwah, kenabian ni. Arsala anbiya zawil faqanah. Allah Ta'ala mengutus ke segala nabi itu yang memiliki bijaksana. Wajib, apa maksud dia? Daripada nazar ni kita faham apa? Maksudnya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Gitulah nak fahamnya. Wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala itu mempunyai sifat fatanah. Dia kalau ayat hok duduk kita lawan bagi nazar ni, nasab apa ni, dia kalau cara gitu kan dia akan hurailah satu-satu. Wajib bagi kita beriktikad. Dia ni tak ayat seputih-seputih lah. Arsala anbiya zawil fatanah, yang bersifat bijaksana. Bijaksana lagu mana? Dengan erti kata dapat melawan hujah musuh. Gitu je. Nak faham. Dengan erti kata dapat melawan iktiraf, bangkangnya daripada pihak lawan. Bukan bijak dengan maksud kata kena SPM 10A. Ada. Dan bijak Nabi SAW ni tidak ternafi, tidak kita nafikan disebabkan Nabi itu tak pandai baca, tak ternafi. Walaupun tak pandai membaca, ummi Nabi SAW tetap dikira ke bijak. Kerana bijak sini ukuran dia bukan pandai membaca, pandai menulis, tetapi bijak di sini dengan erti kata dapat melawan kebangkangan pihak musuh. Seperti mana Nabi Ibrahim AS berlawan dengan Namrud. Dia boleh berujuk hingga Namrud tu kalah. Namrud pun sudah lepas dalam api. Ya pasal dia dah orang kalah.
Ni, tu wajib puak Nabi. Kalau puak Nabi tak dapat nak membangkit ke pihak lawan, orang panggil tak ada faedah dah Tuhan utuskan mereka. Sebab utuskan mereka ni nak menerangkan pada masyarakat. Nak menerang masyarakat, dia kena pandai memutuskan hujah pihak lawan. Kalau dia tanya gitu tak boleh nak jawab, tanya kita jawab, jadi orang tak dapat nak terima lah benda hak dibawa, sedangkan benda dibawa ni benda besar. Gitu dah. Begitu jugalah dalam setiap qaryah, dalam setiap daerah orang Islam mesti kena ada orang yang dapat melepaskan fardu kifayah umat Islam. Lagu mana? Dengan dapat melawan ke mana-mana anasi luar yang mari nak ganggu gugat ke agama Islam dengan hujah-hujah, wajib kena ada seorang hak dapat lawan. Hak kita nak belajar ni nak lepas hak kewajipan orang lain ni. Hak kita nak belajar ni. Sebab kalau tak ada kampung, tak ada daerah, tak ada kawasan muslimin hak dapat melawan hujah orang mari dok iktiraf, orang mari buat gangguan nak dengan pemikiran-pemikiran, tak dapat ada orang pun melawan ke hujah, maka berdosa habis orang kampung. Orang Islam kawasan ni habis berdosa. Kenapa? Kerana dia panggil tak selamat pada agama. Tengok zaman Imam Abu Hanifah tu, masa kecil lagi mari orang talih apa nama ni, puak etis, orang yang tidak bertuhan, mari kacau habis semua tok guru. Kalah dengan dia. Hujah dia ni hebat, mantik dia guna tu hebat. Hingga tinggal tok guru bagi Imam Abu Hanifah seorang. Tapi hujah jawab bangkangan saat ni siapa dia? Imam Abu Hanifah sendiri. Masa kecil lagi dah. Allah Taala perzahir ke kealiman dia saat ni. Bisidqi wat tablighi wal amanah, dengan benar, bersifat benar-benar pada perkataan, benar pada pengakuan. Sebab para rasul alaihi wassalatu wassalam, dia tidak akan membenarkan sesuatu benda yang salah berlaku di hadapannya tanpa dibangkit. Sebab tu hak sahabat duk makan dhab tu hukum harum tu. Sebab apa? Sebab Nabi tak larang. Mana boleh Nabi SAW, para rasul biar ke kemungkaran berlaku di hadapan tanpa dibangkit, senyap saja. Senyap mereka tu menjadikan satu hujah sesuatu benda tu benar. Sesuatu benda tu dibenar oleh syarak. Jadi mereka ni walaupun berseloroh pun benar. Mustahil dusta. Wat tablighi wal amanah, dan menyampai, wajib mereka menyampai. Sebab tu dalilnya mana? Dalil Allah Ta'ala suruh, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau benar mereka mencintai Allah, maka ikut aku. Kalau Nabi bersifat dengan tidak menyampai, maka kita umat pun disuruh dengan tak menyampai. Bagaimana nak tersebarnya agama? Nampak ni? Sebab tu dalam Ummu Barahi Imam Sanusi wak mari kata dalil bagi sidik itulah dalil bagi tabligh. Dia mari so dalil, lepas tu dia kata dalil yang sama. Mana dalil Nabi tu benar? Dalil Nabi benarnya kerana Tuhan suruh ikut Nabi. Kalau Nabi berlawak, mestinya Tuhan suruh ajar kita ni dengan berlawak, dengan berbohong, berdusta. Sedangkan Tuhan teguh ke orang berdusta. Jadi dia kata dalil yang sama. Cuma dalam mata Imam Sanusi tak datang ke sifat fatanah. Kerana dia kira lazim dah. Iktiqaq cuma tak kira suku ya. Wal amanah serta amanah. Apa amanah? Sidik dia tabligh ni dia kata bukan apa nama ni satu dalil dengan sidik, satu dalil dengan amanah. Tabligh dengan amanah. Gitu dalam Sanusi. Wal amanah, dan amanah, apa maksud amanah? Iaitu tidak melakukan perkara-perkara yang ditegur oleh syarak. Tu maksud amanah. Ya bukan amanah ni maksud kata orang simpan barang dia jaga betul-betul. Bukan sekadar tu, dia lebih luas lagi. Dengan maksud mereka tidak melakukan benda yang ditegur syarak. Bapa? Kerana Tuhan suruh kita ikut mereka. Enggak kalau mereka buat sesuatu benda ditegur oleh syarak, seolah-olah kita pun disuruh juga. Sedangkan Tuhan larang. Jadi bertempung gitu. Maka jelaslah bahawa Pak Nabi alaihi wassalatu wassalam mesti bersifat dengan amanah. Sesat situ wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, dan harus pada hak mereka itu, ini harus pada apa?
harus pada hukum akal. Harus pada hukum akal. Apa maksud harus pada hukum akal? Tu. Ya kalau ngaji Matan Sanusi, ngaji Nazani rasa pada cukup dah weh. Ngaji dengan syarah-syarah tu sedap lagi lah. Gapo dia harus pada akal. Dalam Matan Sanusi sebut ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Mana fi haqqihim aradi, pada hak mereka itu daripada sifat manusia. Harus Nabi alaihi wasallam bersifat dengan manusia. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Taala bangkit ke puak Quraisy, dia awak mari dengan takjub ma hadzal rasul ada yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Puak Quraisy, puak kafir Quraisy ni dia heran, apa Nabi ni boleh jenis makan minum jalan di pasar jual beli. Sedekah benda tu benda orang panggil sifat manusia biasa je tu. Jadi puak kafir Quraisy dia heran. Jadi Allah Taala ayat kata sepatutnya tak heran lah. Ni, makan minum ke sifat manusia. Gak Nabi bersifat dengan manusia, hukumnya harus, bukan wajib, bukan mustahil. Jadi puak kafir Quraisy ni menganggapkan Nabi duk makan, duk minum, duk jual beli tu satu benda mustahil. Mana boleh seorang rasul utusan jenis gini. Dia tak faham. Ni. Sedangkan Nabi harus. Bahkan kalau Nabi tu tak bersifat dengan manusia ramai-ramai, tak makan, tak minum, tak berkahwin, tak ada anak, tak ada cucu, tak bermuamalah dengan manusia, tak jadi pemimpin, lagu mana kita nak cari ke satu qudwah yang elok, satu ikutan. Sebab Nabi ni seorang anak, Nabi SAW juga seorang pemimpin, Nabi SAW juga seorang hamba Allah, Nabi SAW juga seorang ayah, datuk dan sebagainya. Maka di situ kita kerti cara lagu mana seseorang itu ada untuk kita bersifat dengan contoh yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi naqsin, tapi sifat arad kemanusiaan saat itu dengan tidak ada mengurangkanlah pada martabat mereka itu. Ka khafifil maradi, mana sifat manusia hak tak mengurangkan martabat mereka, seperti sakit yang sedikit tak apa. Tak sakit sedikit hak tu benda harus. Adapun sakit siapa orang nak masuk dekat pun tak boleh, hak tu mustahil. Sebab tu hak kisah Nabi Ayub tu pelbagai tanggungan ulama. Setengah kata Israiliyat, setengah kata sakit hak jenis begitu tu selepas daripada disampaikan risalah. Jadi kalau siapa sesat dari risalah, tak apa dah lah. Pendek kata supaya ada letak jawatan dah jadi wakil rakyat. Tak apalah. Ni jadi wakil rakyat sekali habis nak sekat pun tak berani. Dah umpamanya. Sedangkan dia tu nak kena main dengan orang ramai-ramai. Puak Nabi lagilah nak menyampaikan risalah ni. Lagilah kena masuk dengan masyarakat. Tiba-tiba penuh dengan kurat gapo siapa dia nak masuk dekat. Supaya jual ubat lah. Ubat ni, ubat apa ni? Ubat teh gata, ubat menyembuhkan gata kudih nya tuai jual ubat tu duk gayu bleh-bleh. Nampak sangat menipu. Ni, kalau ubat tu teh gata apa semua sepatut tuai hok duk jual tu tak gata dah lah. Ni dia gata parut pada orang lain. Baik sahaja ni. Cuma di sana ada pendapat kita pergi puak-puak Nabi alaihi wasallam ni mestilah daripada kalangan manusia, tidak jin, tidak malaikat, kemudiannya daripada lelaki, tidak perempuan, tidak khansa, kemudiannya daripada orang yang merdeka, tidak hamba. Kemudian yang cerdik, yang berakal, tidak jenis orang gila. Tetapi di sana ada kaul yang marjuh, hak tak kuat lah, yang berpendapat ada enek orang daripada Nabi hak perempuan. Ada juga pendapat. Dan dalam Jahatul Tauhid pun ada syarah Syekh Ibrahim tu. Yang pertamanya siapa dia? Ni orang tu Sayyidatuna Maryam. Ada juga pendapat kata Sayyidatuna Maryam tu Nabi. Ni tak perlulah kita nak sebut kepada masyarakat, cuma nak kata sekadar untuk kita belajar. Ni ada pendapat. Yang kedua Sayyidatuna Asiyah. Ni
hok masyhur dalam tu, tak saya nak sebut kisah sebutir-sebutir lagi, tak ada masa. Yang keduanya Sayyidatina Hawa. Yang keempat Ummi Musa, mak bagi Nabi Musa, Ummu Musa. Siapa dia Ummu Musa? Yohanes. Yohanes. Mak Nabi Musa tu pun ada pendapat kata Nabi. Nabi gua no perempuan. Lah pendapat kuat memang tidak ada lah, tapi ada pendapat marjuhnya. Yang kelimanya Sayyidatina Hajar, yang kena Sayyidatina Sarah. Tu ni orang daripada perempuan tu hok ada pendapat kata Nabi. Adapun Sayyidina Luqman dengan Sayyidina Zulkarnain ada tidak daripada Nabi, walaupun ada khilaf. Ismatuhum kasairil malaika, sifat maksum mereka itu puak-puak Nabi alaihi wassalatu wassalam ni seperti malaikat. Wajibatu wa fadlu malaika, wajib dia lebih utama daripada malaikat lagi. Puak malaikat ni ke Allah Taala kata kita hak kena etika ni apa malaikat mustahil berlaku maksiat pada malaikat ke. Apa nama ni? Puak malaikat ni buat apa yang disuruh. Dia tak melakukan benda yang Tuhan tegur. Jadi puak malaikat tu maksum daripada melakukan dosa. Puak Nabi terlebih utama daripada malaikat, sebab mereka nak menyampaikan risalah. Kalau mereka tu tidak bersifat dengan maksum, tidak bersifat dengan kesempurnaan, lagu mana nak jadikan sebagai contoh bagi orang lain. Baik, maksum ni gapo pada lughah? Maksum pada lughah, maksum ni maksudnya mutlaqul hifzi, semata-mata jaga. Dijaga, terjaga dia tu. Orang panggil maksum dalam tu. Jaga daripada melakukan maksiat apa semua, apa ni maksum. Ada pun pada istilah maksum ni dengan makna menjaga oleh Allah Taala bagi mereka itu daripada dosa. Itu maksum. Allah Ta'ala menjaga ke mereka itu Rasulullah daripada dosa serta mustahil berlakunya dosa. Bukan sekadar Tuhan jaga, serta kalau berlaku mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak terima kalau berlaku, tidak maksum bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Boleh tak? Itu wajib maksum para Nabi. Lepas tu kata Nabi ada kecek nipu, tak ada Nabi kecek nipu. Kemudiannya di sana perlu kita tahu selebih-lebih makhluk. Siapa dia selebih-lebih makhluk? Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Dah 5 Nabi itu alaihi wassalatu wassalam yang digelarkan dengan ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam digelarkan ulul azmi. Apa dia ulul azmi? Ulul azmi ni dengan maknanya banyak sabar dan banyak menanggung susah. Itu maksud ulul azmi. Ulul azmi ni yang banyak sabar dan mereka yang banyak menanggung susah, dipanggil ke dengan ulul azmi. Lepas tu waktu ambil sikit, wajib kita tahu tertib mereka ini. Wajib kita tahu tertib mereka yang 5 ini. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Wajib tahu tu. Sebab tu saya ayat tu ada seorang ustaz dia kata Nabi Muhammad sama dengan Nabi lain. Ada rosok berdosa tu. Mari mana kau tu. Kami kitab mana apa betul jumpa. Orang dia mengaji kitab besar, kita ngaji kitab halus. Kemudiannya martabat hak bawah sikit para rasul. Nampak pada Nabi-Nabi 5 tu para Rasul hak lain. Rasul Nabi nak jamak Rasul. Kemudian segala anbiya. Kemudian kepala-kepala malaikat. Ni ada pendapat ni. Ada setengah kata letak malaikat tu dulu. Ada.
Mana kepala-kepala hok masyhur tu lah. Dari antara hok besar-besar juga di kalangan malaikat ialah yang menanggung arash. Disebut dalam kitabnya malaikat ni tak masuk lagi malaikat, tak apalah. Malaikat ni dia ada bentuk besar, dia ada bentuk kecil. Dia bentuk hok besar di kalangan malaikat, hok besar sekalinya ialah yang menanggung ke arash. Berapa orang lah ni? 4 orang. Gak arah ni luah tak luah, gak tak boleh nak kecek weh. Tak disebut pada hadis mana? Dunia ada alai ni ada seumpama bentuk cicing. Ada dicapuk pada yang luah. Pada yang luah itulah orang panggil kursi. Kursi pula sebentuk cicing yang dicapuk pada luah. Pada luah itulah arah. Boleh panggil arah luah sama mana? Dunia sastra sistem cakrawala kita duduk ngaji pun besar kat Allah dah. Tapi kursi dengan arah tu boleh lipat-lipat kali ganda lagi weh. Cicing letak pada luah. Nampak dah cicing? Tak nampak pun. Tak payah cari ya cicing tunai kau cicing nikah kau tak jumpa. Tak jumpa nak kata luahnya sana. Batulah mereka menanggung arah ni besar seperti weh. Bak orang lah ni. Bila kiamat esok, apa orang pula tambah. Ni. Bapa? Tuhan kau berat kau bila kiamat. Hingga 8 orang pula nak kena tanggung. Aduh, pergi dengan Tuhan kat atas. Tidak begitu. Lepas tu bapa kena tambah 4 orang nak pula lagi. Kerana dahsyatnya kiamat disebut dalam kitab. Dahsyatnya keadaan kiamat tu hingga kena tambah lagi hok malaikat nak kena tanggung ke arahnya. Weh. Lepas tu hok menanggung arah ni di antara malaikat hok lambat mati ni. Maksudnya sangka kalau hok pertama tu tak mati lagi. Dia ada beberapa malaikat hok tak mati lagi pada tiupan sangka kala yang pertama. Di antara merekanya ketua malaikat. Lepas pada tu pula baru dicabut ke nyawa sore oleh Israel saat ni. Hingga akhir sekali tu dia tanya siapa je yang lagi tinggal Israel. Dia pun kata aku denganmu. Tu dia kata mugi pada sana mu cabutlah nyawa mu sendiri. Ayah cabut sana juga. Allah katanya sakit. Dalam kitab sebut Jibril katanya sakit. Hingga kalau dia tahu gini mau nak sakitnya cabutnya nyawa, dia tak bertugas cabut nyawa weh. Sebut Jawa duk hotel orang kau gapo dah. Sakit tu tak kena demo, kalau kena demo sakit nanti. Kalau kau tahu gini mau sakit kau tak tugas ni sebagai duk kata orang umpamanya. Sakit mati ni. Tu ada dari kitab Durus Samin. Ada seorang ulama dia bertemu seorang sahabat dia dalam mimpi. Nak ayat katanya dalam keadaan penatlah sahabat dia ni. Dengan wajahnya gelap dan sebagainya. Nak ayat kata keadaan tak molek. Malaikat duk kata. Cuma dia cerita kata bila sapanya bulan Syakban, maka malaikat tak merotai dia. Tak ada dah azab kubur bagi dia. Kenapa? Kerana dia pernah menghidupkan satu malam daripada bulan Syakban dan menghidupkan satu hari siang hari daripada bulan Syakban. Maka dia dapat syafaat daripada bulan tersebut. Maksudnya kita ada kecek berkenaan dengan kelebihan bulan Syakban lah. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bi hukmi wajibin. Dan sifat mustahil. Apa mustahil? Mustahil pada akal. Ingat semualah. Sebab tu dalam mata Sanusi tu kalau boleh depan sekali tu hafal. Paling malah dah tu. Kalau tak nak ngapa hal depan tu, alik sana malah dah dia panggil. Paling malah tu hafal depan tu. Definisi wajib tu gapo, mustahil tu gapo, harus tu gapo, paling malah. Agak kita hendak pondok ni hak demo satu wajib dak ngapa tu. Mustahil apa dia? Mustahil pada akal. Mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Maksudnya benda yang tentu tak boleh ada. Tu mustahil. Enggak mustahil ni tak ada. No mustahil pada syara. Dia sama ada mustahil pada akal ataupun mustahil pada akal. Enggak sini kita duk kecek bab ilmu tauhid ni enggak mustahil pada akal lah.
Wal mustahilu, dan bermula sifat yang mustahil. Didukul liwadibin, lawa bagi setiap yang wajib. Hak Nabi ko, hak Tuhan ko, sama lah. Nah, fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin, maka dengan hukum yang wajib kamu hafal bagi 50 sifat ini. Oh ni. Ya banyak cara ulama kira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada setengah kata 50 aqaid. 50 aqaid tu ada setengah cara begini, ada setengah cara begini. Ada setengah kata lebih daripada 50 aqaid yang terhimpun. Aqaid ni maksudnya simpulan iman yang terhimpun pada kalimah syahadah. Apa tu hak kebanyakan ulama-ulama kita tanah Jawi ni ambilnya, boleh kata ambil sini lah. Ada 50 aqaid ni. Mana 50 aqaid? Iaitu pada kata la ilaha illallah 20 hak wajib. Muka sini pun kira 20 kan? Lepas tu 20 hak wajib, lawan dia 20 pula, 40. Lepas tu tambah satu hak aruf di Allah Ta'ala. Jadi 41 dah. Di kalimah la ilaha illallah tu 41 dah hak wajib kita imani. Ni. Lepas tu pada Muhammadur Rasulullah 9 pula akidah dia. 9 aqaid pula. Mana? 4 hak wajib. Supaya saya sebut 4. Kalau mati Sanusi dia sebut 3. Jadi cara kira lain dah tu. 4 hak wajib. Lepas tu lawan dia 4 hak mustahil. Kalau kata Siddiq, lawannya Kadzib. Kalau kata Fatanah, biladah. Kalau katanya Tabligh, kitman, menyembunyi. Amanah, khianat, lawan dia weh. Lawan bagi Fatanah, biladah, bodoh, dungu. Lawan bagi Siddiq, Kadzib, dusta, menipu. Lawan bagi Tabligh, kitman, menyembunyi. Lawan bagi amanah, khianat. Jadi 50 semua hak wajib kita datang ke tak kala kita ucap ke kalimah syahadah tadi. Sebab itulah semoleknya katanya ulama kita panjang ke kalimah la tadi masuk kalimah syahadah. La ilaha illallah. Masa kita sebut tiada Tuhan sani tu, kita wak mari sebuah mok neko. Serba-serbi kita datangkan, tidak ada yang menghidup, tidak ada matikan, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berkata-kata, dan semua-semua la ilaha illallah, kecuali Allah. Allah lah Ta'ala yang berkehendak, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Allah tu yang kadang-kadang tak ada nak sebut dah la ilah tu, pergi sebut Allah teguh. Kita ni tersebut pula jadi panjang pula dah. Kita ni memanglah di dalam kalimah la ilaha illallah dan zikir Allah tu dibenar oleh syarak, tak ada masalah. La ilaha illallah tak apa, Allah tak apa. Tapi kedudukan kita orang awal sepatutnya kita berzikir mana? La ilaha illallah. Gitu. Bukan zikirnya Allah. Apa? Ni kita orang nak zikir Allah. Bukan hak tu kita ni. Sebab apa? Sebab orang yang nak zikir Allah ni dia hilang dah ariat akdan ni, masih wallah ni tak ada dah. Hak tu hak selayak duk zikir dengan Allah. Ada pun kita duk sibuk gelewak-wak lagi. Gelewak-wak. Duk main banyak lagi ariannya, akdannya, kotoran dia, daki-dakinya, hak selain pada Allah Ta'ala ni macam-macam lagi duk gelewak di kita. Tiada saja kita duk berzikir dengan Allah semata-mata tanpa didatangkan nafi dan isbat. Boleh tak? Kau ni mau duk balas la ilaha illallah ingat Allah tu, kau tu ni mau duk balas boleh duk zikir Allah. Kau kata tak boleh zikir Allah tu, hak tu ngaji sikit. Boleh. Kata tak boleh zikir Allah. Tu tanggung dia ni ngaji sikit lagi. Gitu. Mungkin tak jumpa. Tak payah kata banyak-banyak lah, kata ngaji banyak sikit awal. Gitu ya. Hak dok bahas sekarang ni
kita ni nak zikir la ilaha illallah, kena zikir Allah Allah. Keadaan kita ni la ilaha illallah. Perbanyak ke kalimah syahadah dengan sebut la ilaha illallah supaya buai dulu. Ni orang Allah pun nak Allah juga kita ni. Orang hu juga kena hu. Tak ada dengan kita. Dia pakai baju hok sahih kita lah. Ni pakai baju sahih besar apa juga. Habis dengan tahi-tahi. Pakai jubah tahi semaya. Allah Akbar. Hasah ke dah? Pakai jubah sahih kita dah. Ada pun orang yang menjalani dok ambil zikir-zikir tarekat dengan ahli ulama dengan murabbi, hak tu dia ada dah zikir hak telah ditetapkan oleh guru amalah. Kalau kita biasa ni ada dengan la ilaha illallah. Ni ada juga zikir hak tu kata membuat baca ni. Ada Allah pun ada juga. Tak apalah. Hak tu hak daripada guru dia dah. Hanya kita sendiri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-anbiya war rusul. Jamak bagi nabi dan jamak bagi rasul. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Secara terperinci wajib diketahui, ada terperinci 25 yang wajib diketahui. Secara tafsir dia email kepada nabi ni secara huraian kita kena beriman kepada 25 orang rasul. Secara ijmal ada pada Allah banyak nabi, banyak rasul yang tidak terhingga. Berapa orang nabi? 124,000. Sama dengan sahabat. Berapa orang rasul? 314. Atas pendapat yang menghasar. Menghasar ni atas pendapat hok kira ke nabi rasul ni berapa orang. Tetapi pendapat yang terpilihnya kita tak menentukan berapa banyak bilangan nabi dan berapa banyak bilangan rasul, sebab ada nabi dan rasul yang Allah Taala tak cerita. Apa ni dalam ayat Quran tu, Nakusna kami cerita kepadamu dan setengahnya kami tak cerita pada kamu tu. Dalam ayat ni kan ada tafsilu 25 lazim, wajib kita kena tahu 25 orang rasul ni. Kullu mukallafin fahaqqiq waqtani. Oleh setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Man kullifa bi hukmi syar'i. Ingatlah, mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syara'. Kullu mukallafin fahaqqiq, meyakini wa fahaqqiq waqtani, meyakini serta berusaha mengetahui. Wajib kita ni kena belajar, kena tenang secara tafsir, dan wajib kita saat ni tu nak yakin ke benda tadi. Kita belajar daripada doa Rasul. Siapa dia? Hum Adam Idris Nuh. Hum mereka itu, siapa dia 25 tu? Adam, Nabi Adam, Abul Jasad. Kata setengah diturun di Sri Lanka kawasan-kawasan itulah. Nabi ada yang kedua Nabi Idris. Nabi ada tu ada 40 orang kan anak kembar. Mari kembar. Hak kembar tu tak menikah sekali, dia kena menikah dengan adik-beradik kembar hak lain. Lepas tu boleh menikah dengan adik-beradik, tak menikah tak ada orang menikah lah. Zaman tu tak ada orang lain. Tak syariat waktu tu boleh. Syariat lain tak boleh. Kembar lain, dia kembar lain, kita kembar tu boleh nikah tak boleh. Dia kata syariat Nabi ada. Mungkin zaman Nabi ada lah. Itu umat Nabi Muhammad SAW ada syariat dia dekat. Idrisu, Nabi Idris. Nabi Idris ni keturunan Nabi Syis. Syis bin Adam tu. Dia kena kepada keturunan ke-6 dah. Kata setengah Nabi Idris ni duduk langit ke-4. Ada pendapat kata langit ke-6, pendapatnya langit ke-7. Ada pendapat kata duduk dalam syurga. Ada khilaf lah pendapat. Nabi Idris ni hok saing hok malaikat mari. Nabi jadi malaikat ni minta izin dengan Tuhan. Al-kisahnya ibadat Nabi Idris ni kuat, malaikat mari minta dengan Tuhan, kata nak turun nak sahabat ngambil Idris alaihissalam. Tuhan izin. Bila dok malaikat sanggup saing sahabat Nabi Idris alaihissalam gak, baru dia kata dia malaikat gak. Nabi Idris kata kalau gitu minta nak suruh cabut nyawa.
Dah cabut nyawa nak tahu tahu mana kau sakit. Lepas tu diberi mula nyawa. Lepas pada apa nama ni? Diminta untuk nak ziarah ke syurga. Diberi. Lepas tu suruh keluar tak keluar-keluar. Dan sebagainya adalah hikayat-hikayat tu. Jadi hak tu orang panggil berkenaan dengan Nabi Idris alaihissalam. Datuk bagi Nabi Nuh lah, Nabi Idris. Nuh, ni hak kisah banjir tu. Tulis gitu ya. Lepas tu dia mau tahu berlaku dah ke. Nak sebut sosok agak 25 hari pula lah. Hud kaum Ad tulis gitu. Diutus bagi kaum Ad supaya berhenti sembah berhala di Yaman. Jadi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Hud daripada ribut. Serta Saleh, Nabi Saleh kisah unta. Kaum dia minta nak suruh tengok ke mukjizat, suruh dikeluarkan unta daripada bukit. Dikeluarkan. Lepas tu suruh bagi ke Nabi Saleh, suruh dia bagi ke waktu untuk unta ni minum air. Lepas tu kaum ni saat ni semulih ke unta saat ni. Tu kisah dia tu. Jadi puak Nabi Saleh ni langgar ke apa nama ni perintah Nabi Saleh saat ni. Nabi Saleh diselamatkan daripada tepiknya Jibril yang membinasa ke kaum Samud. Puak kaum Samud. Tadi diselamatkan daripada ribut. Kaum Ad binasa habis puak dia saat ni. Selamat di antaranya Nabi Hud. Wa Ibrahimu. Ibrahim bin Tarah. Nabi Ibrahim bin Tarah. Awal duk bina Kaabah tu lah. Yang membina ke Kaabah dengan Nabi Ismail alaihissalam tu. Kullu muttaba, sekalian mereka itu wajib kita ikut. Bila kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani dengan nabi lain. Gitu, tak boleh beriman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa sama nabi lain kita tak imani, tak boleh. Sebab nabi-nabi lain ni pun siapa dia mari duk cerita, mari duk royak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari duk kata hak ni nabi, hak ni rasul. Maka di antara ni tanda kita beriman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita imani semua benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke perkhabaran kepada kita. Ludun Nabi Lut, kaum Sadum. Kaum Sadum hak orang panggil LGBT. Wa Ismail, Nabi Ismail anak bagi Sayyidina Hajar. Kata pendapat setengah Nabi juga tu. Wa Ishaq, Ishaq anak bagi Sayyidatina Sarah. Ismail dan Ishaq tu keduanya bin Ibrahim. Ini orang panggil adik-beradik sopok ni. Adik-beradik sopok. Adapun kalau kata kita menikah dengan seorang tina, kita ada anak, dia ada anak, jadi bila kita menikah dengan perempuan saat ni, ada anak kita dengan anak dia tak jadi adik-beradik sopok, tak jadi adik semua. Dia panggil apa? Tak sopok lah. Ya bukan sopok tu. Sebab orang panggil tak ada tali darah gapo pun waktu tu. Jadi Nabi Ibrahim saat itu kisah panjang lah. Disebut dalam kitab berkenaan dengan Sayyidina Hajar tu asalnya hamba yang dihadiahkan oleh seorang raja Mesir saat ni kepada Siti Sarah. Sebab dia nak kosek Siti Sarah, dia nak buat jahat ke Siti Sarah, tiap kali dia nak buat jahat, kemudian Allah Ta'ala buat jadi seteruk raja saat ni. Lepas tu kan Sayyidina Sarah doa sembuh. Lepas tu nak buat jahat pula, seteruk pula. Jadi dia pun tak jadi nak buat jahat. Lepas tu dia hadiah ke seorang hamba saat ni. Ada Sayyidina Hajar saat ni, maka Sayyidina Sarah pun beri pada hadiah kepada suami Sayyidina Ibrahim alaihissalam ni. Maka berkahwin saat ni, maka dapatlah anak. Jadi Sayyidina Sarah saat ni tu dia lambat sikit dapat anak. Kaza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tahza wa Ayyubu tahza. Yaqub dan Nabi Yaqub bin Ishaq. Yusuf ada Nabi Yusuf bin Yaqub ni. Nabi Yusuf telah mentafsirkan mimpinya. Ni panjanglah cerita dia nya. Ni orang kata mimpi oleh pakar. Dalam Quran ajar lagi mimpi Nabi Yusuf takbir ke. Dia kata mimpi para nabi tak apalah, boleh pakar.
Wahyu, muka wahyu ke daripada mimpi. Awal wahyu ni pada mimpi. Tengok dalam kitab sahih, ada Bukhari ke, ada Mukhtasar ke. Para rasul ni awal wahyu mereka Tuhan beri ke dengan cara mimpi. Bapa melalui cara mimpi supaya tidak memberat ke atas mereka untuk nak menerima wahyu cara lain. Mana mimpi ni? Ada. Oh kata tu mimpi para rasul. Hak kisah Nabi Yusuf ni, dia tak ada mimpi Nabi mana? Dia tak ada mimpi orang dalam jahro, tak ada mimpi raja hak humbai dia dalam penjara. Bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi nak kata mimpi ni pun ada juga hak benar. Ni. Ya kadang-kadang kalau orang lain mimpi kau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya mimpi kau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh dia kata tu datuk tu tidur kuat tu. Sedap. Tapi kalau anak dia mimpi, ayah saya jumpa Nabi SAW, oh suhu dia. Ya kau anak saya mimpi jumpa Rasul. Kalau orang lain tak boleh fakar, kalau anak dia boleh fakar. Moga dia tak mimpi Nabi kan, anak dia yang mimpi. Ada juga keturunan yang mimpi Nabi, molek juga. Mimpi Nabi ni dah ada, dah benar dah lah. Wa ayyubuh tazar. Dan Nabi Ayub ada hak cerita Nabi hak kaya ramai anak keturunan itulah. Allah Taala lenyapkan sekelip mata saja. Sebab saya kata ya Allah, Ayub tu ya syukur kamu sebab nikmat banyak. Tuhan kata kalau kita ku izin kamu hai iblis, dak mati ke anak dia. Habis ke harta benda dia, tengok dia syukur pada. Syukur juga pada Allah Taala. Ada harta, alhamdulillah. Habis anak keturunan mati, harta benda habis, musnah. Apa cakapan Nabi Ayub? Alhamdulillah. Oh masya-Allah. Kita dah paling teri email kita accident, boleh kata alhamdulillah kata baru. Kalau accident, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hak tu juhna tu kalau dak kan. Ni cari kayu bonek nak tengok mana kita berjumpa betul lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok atas lagi moleknya alhamdulillah. Tak boleh kalau kita duk tak tu. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Bini dia kata habis doa lah ke Tuhan. Nabi Ayub kata aku malu nak doa. Malu tak malu. Kita ni bukan tak malu, tak malah. Doa lah lepas maya malah. Nabi tak ajar doa pas maya ramai-ramai pula ni bid'ah. Lepas tu lagu mana? Ghost tu dia kena. Pas maya bangun lalu. Hak tu hak Nabi ajar. Sedap juga cara Nabi ajar demo tu. Iqtadi Ayub biman taqaddama. Iqtadi mengikut Nabi Ayub dengan mereka yang terdahulu. Ihtada ni orang panggil nak takmilu lil bait saja, nak sempurna ke bagi bait syair sat ni. Nak sedap. Ni Syuaib, Harun wa Musa wal Yasa. Syuaib kaum Madian, Nabi Syuaib bagi kaum Madian, Nabi Harun, Nabi Musa, tu kisah. Dengan tokak tu. Wa Ilyasa, alif lam pada Ilyasa tu orang panggil alif lam zaidah. Zulkifli, apa Zulkifli? Katanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, apa dipanggil Zulkifli? Katanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli kerana berat dengan puasa sepanjang hari, dia qiyamul sepanjang malam. Dia beratkan dengan puasa sepanjang hari, duk puasa. Alik malam duk beratkan dengan duk qiyamul sama-sama. Tu digelarkan dengan Zulkifli. Kata setengah. Ni banyak lagi lah pendapat hak lainnya. Daud, kitab Zabur tu lah. Yang suara merdu, hak kata air hak berlari pun senyap, dak burung pun berhenti nak mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam merdu. Nabi Muhammad lebih pada tu. Sulaiman pun masyhur dah, anak bagi Nabi Daud alaihissalam. Diberi kerajaan besar dia tu Allah Taala beri dengan bentuk cicing. Tu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan satu kisah tu, dia salabui ke khadar dia, setel buat rupa dengan khadar Nabi Sulaiman. Dia nak masuk tanah dia pecah tu cicing.
Dak bui kau kodel dia saat ni tu tiap kali Islam dah. Saya tengok rupa ambil. Diambil gaji Islam sementara. Kemudian Allah Taala berikan semula. Adalah kisah-kisah dia tu tak ada lah kita sebut ittabi yang selanjutnya. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Nabi Ilyas dan Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda apa? La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Ni ada ni orang guna hadis ni nak menunjukkan kata Nabi sama dengan nabi-nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Dah, awak salah faham terhadap hadis. Bukan Nabi nak ayat kata sallallahu alaihi wasallam sama dengan nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Dah. Lepas tu apa kata la tufaddiluni ala Yunus bin Matta tu? Nabi nak ayat sallallahu alaihi wasallam jangan kamu lebih ke aku sehingga kamu menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus ke ia ditelek oleh ikan hingga ke patak laut. Berapa kegelapan ikan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut. Ni sebab itulah ada ke dalam kitab Munyatul Musalli orang pertama solat isyak ke tengok balik Nabi Yunus. Sebab apa? Sebab tak kala dia keluar pada waktu tu lepas dia tu daripada beberapa kegelapan, maka dia pun solat 4 rakaat. Solat zuhur ke solat asar gitulah. Orang pertama solat solat dengan jenis solat saat ni lah. Lupa dah juga. Tengoklah dalam Munyatul Musalli ada, dalam kitab I'anah puasa ada. Banyaklah dia sebut gitu. Sebab hak nabi-nabi lain, hak Nabi SAW semaya 5 waktu ni ada dah. Siapa dia mula-mula semaya subuh. Tapi mereka tak hitung dengan 5 waktu. Syariat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam dihitung dengan 5 waktu. Kalau syariat Nabi Musa alaihi salam, syariat Nabi Musa tak sampai 5 waktu. Padahal umat Nabi Musa tu gagah apa semua lagi. Padahal umat Nabi Muhammad SAW ni kecil, beleh gitu ya. Ilyas, Yunus, Zakaria. Zakaria ni keturunan Nabi Daud juga. Yahya bin Zakaria. Kedua orang Nabi ni hak bunuh ni. Zakaria dengan Yahya hak dibunuh. Jadi Nabi Yahya ni lahir ketika mana Nabi Zakaria tu sudah tua dah. Sudah tua dah. Hak Nabi Ibrahim tu begitu juga. Pasti disyarah pun maksudnya lambat dapat anak. Sobat. Tak apalah, alhamdulillah. Ada anak kita sobat, alhamdulillah. Tak ada anak kita sobat, alhamdulillah. Ada anak pun kita sobat, alhamdulillah. Saya pun habis rumah pun, alhamdulillah. Dah ada anak saya pun lah rumah. Orang yang main ke apa semua, tak nak marah muka jenis dia dah. Nabi Yahya ni dikenalnya Sayyidus Syuhada. Penghulu bagi orang yang mati syahid. Dia dibunuh oleh kaum dia. Dia kata setengah Nabi Yahya ni lah yang akan menyembelih ke mati. Dia bila kita sesok nak masuk syurga neraka mati ni tak ada. Maka Allah Ta'ala rupa ke mati saat ni, maka siapa dia sembelih? Nabi Yahya kata setengah dia sembelih. Berapa banyak-banyak Nabi Yahya hak menyembelih ke mati ni? Kerana lawan dia bagi nama dia Yahya ni. Ya Allah, lawan bagi Yahya dia lah hak membunuh ke mati. Membunuh ke mati, mati ku mati. Hebat kata. Mati-mati lah ke mana? Tu hebat rupa mati. Sebab itulah umur ahli syurga, umur ahli neraka abadan Allah, selama-lama abadan abadi. Kita cuba kalau kata Allah Ta'ala kekalkan kita nikmat ni kita mati dengan nikmat iman Islam, mati dengan nikmat kita mendapatkan kelazatan dengan duk mengaji agama ni. Allah, untunglah kita dapat bekal dari syurga Allah Ta'ala sesok. Sedap. Kita tengok orang rumah kaya kereta besar, bini besar. Sedapnya demo sesuanya hidup. Kita hok mana email kurang ni lah. Orang email lebih kita serah. Kita email kurang sedapnya besar. Penuh nak berapa boleh berlaku. Ni. Sementara ya tu. Sementara patut tak boleh gapo pun sebenarnya. Nampak yang boleh berlaku. Kalau ada 10 kereta tak kena naik 10 kereta tu sekali. Bawa mana 10 kereta gitu sekali. Dia kata dia boleh tukar kereta. Enggak, kita boleh tukar. Kita pinjam dengan saya gitu kereta. Itu siapanya? Tak boleh. Tak boleh.
Orang kata makan, dia nak makan apa boleh. Siapa kata orang kaya boleh makan semua benda? Makan semua benda sakit. Sakit tak boleh makan. Sekut tawan lah. Nasi air. Siapa je kata boleh makan semua benda? Nah, ni. Lepas tu dia lagi pula, ni bukan nak jatuh orang kaya. Tak masak ni. Saya kaya Ustaz. Yang maksud kata orang kaya nak witness kita ni. Orang tak ada berapa pun saya ni. Witness sikit. Lepas tu orang kaya ni pula, bila dia makan, dia tak suka sedap. Ayam, ikan, daging. Kita ada orang kaya kobel buat ni. Boleh daging Allah sedap. Nikmat kita serah setengah tu. Orang kaya bisa ke tak? Orang kaya bisa tak? Kita naik kereta tak ada ekor tapi tiba-tiba naik gerak ke gapo, naik kereta sains tak ada ekor. Sedap Allah. Kita serah dah nikmat. Serah. Orang hak nak kereta tu serah ke tak? Dia kata biasa je. Kita serah. Tak buat apa dah nikmat kata semua nikmat. Baik, aku dah nak sapa apa ni. Takut tak sapa. Gitu. Jadi duduk dengan gini je lah. Tak payah nak termohon sangat. Sebab apa? Sebab setengah orang kita ni seperti nasihat semua kita lah. Ni kadang-kadang tinggal ke majlis agama kerana nak kejar ke bagi hak sementara. Jawabnya gapo? Bodoh. Bodoh. Kerana tertipu dengan bagi sementara. Kita sendiri pun tak tahu kita selama mana Tuhan nak beri nampak ni. Nak nampak kata mengaji ni molek, duduk kat gini molek. Takut sementara akhirat Tuhan uji ke kita, nampak jalan buka bisnuh gitu, bisnuh gini. Mana tahu ya Allah, na'udzubillah ya Allah. Bui nampak tak apa, tapi jangan bui kaya tak apa, tapi jangan tinggal benda ni ya Allah. Jangan membui kami tinggal ke benda ni. Sebab hak ni hak besar sekali. Duduk sesaat berapa dah kelebihan ibadat dia. Nak mari tak duduk jauh-jauh, hak mari dah. Hak pun tak apalah dekat. Tak mari buat sakit kepala lah. Hak dah jauh dulu dah. Mari niat mari. Lepas tu kalau hak naik motor pula peluh jeruk, kalau naik sikah, esok naik sikah lebih sikit pahala. Naik sikap pula lebih lagi. Naik kata lebih. Dia masa mengaji ya rasa nikmat tu. Rasa tu ya. Dia kita memang suruh nikmat masa dulu-dulu duduk mengaji. Waktu sungguh betul lah ni. Masa duduk kerja dengan duduk buka kitab ke apa semua. Jadi macam-macam. Jadi tergendala juga kita nak mengaji pun. Tapi masih lagi mengaji lah ni. Alhamdulillah Tuhan beri lagi nikmat. Dapat lagi duduk dengan tutup guru ahli ulama. Muka kita bodoh kan. Ada yang mahu cerita tak payah mengaji lah. Cerita hak mengaji ni orang bodoh semua saja. Hak cerita tak payah mengaji lah. Bodoh. Tak payah mengaji. Bodoh saja nak mengajinya. Wa Ilyas Yunus mana sana? Dan Nabi Ilyas dan Nabi Yunus bin Matta dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa Taha khatimun da'waya. Dia Taha ni nama Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata Taha, Yasin tu huruf-huruf gitu tu semua, kata setengahnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu boleh anak tak nama Yasin, ni tak nama anak boleh Taha. Ni nama Nabi juga. Sebab nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Bapa banyak nama telah menunjuk di atas mulia orang yang dipernama. Kasirul ismi tadullu ala takrimul musamma, mulianya tu yang dipernama. Tu jadi gapo dia Toha ni kata setengah makna dia badrun, bulan purnama. Kata setengah Toha ni apa makna dia? Bulan purnama. Toha, nama awak tu maksudnya apa Toha? Nama awak tu bulan purnama. Ada saya kata bak kita nama Toha kan? Nama awak tu Badrun. Bapa Toha tu maksudnya Badrun. Sebab bulan purnama. Bapa dinamakan Badrun dengan bulan purnama kerana to tu menyamai dengan huruf 9. To tu bersama dengan 9. Ha bersama dengan 5. Ya adalah dia kaedah dia tu. To tu huruf dia berapa? 9. Ha ni huruf dia 5.
Lepas tu 9 campur dengan 5 14. Ni bukan mereka ni, pandai mereka ni. Ni semua pada pendapat ulama. Ni. Maka 14 tu bulan purnama. 14 15 tu. Waktu tu kurang elok bersama dengan isteri. Ni. Awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Waktu mana nak bersama isteri? Pandai-pandai mengunggah. Dia ada ke kita tu nak waktu mana, hari bulan mana hok mau nak bersama isteri. Ya banyaklah ilmu tu. Orang ngaji pun tak ada nak apa. Kata setengah Toha tu maksudnya syifa, penyembuh. Kata setengah apa maksud Toha? Toha tu dengan makna tuba limanih dada. Banyaklah maksud kata Toha tu. Khotimun, penutup. Nabi SAW sebagai penutup. Dak raya. Ni tengok huruf Arab. Dak raya maksudnya apa? Dan tinggalkan kecenderungan kepada kesesatan. Ni dak raya ni serupa dengan wa ayyubuh taza itulah. Yakni tujuannya takmilul bait, nak sempurnakan bait syair, nak sedap. Ni dak raya maksudnya tinggal ke kecenderungan dari sebenar. Tinggal ke kecenderungan syairan kita daripada hak sebenar kepada hak salah, tinggal ke. Alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Sikit dah. Ke atas mereka itu semua para rasul, para nabi 25 tadi, selawat dan salam alaihimus salatu wassalamu. Apa maksud alaihimus salatu wassalamu? Atlubu minka ya Allah. Gitu maksudnya. Aku minta daripada kamu ya Allah. Natlubu, kami minta ke daripada kamu ya Allah, antarhamaha ula, bahawa kamu merahmati ke mereka semua birahmah, dengan kasih sayang al-makrunah bit-ta'zim, yang disertakan dengan memulia. Itu maksud alaihimus salatu wassalamu tadi. Kami minta dengan kamu ya Allah, bahawasanya kamu rahmati ke mereka semua alaihimus salatu wassalam. Allah orang mulia belaka tu dengan rahmat kamu disertakan dengan membesarkan mereka semua ya Allah. Wa alihim madamatil ayyamu, dan ahli keluarga mereka semua orang-orang mulia, anak-anak Nabi. Ni Sayyid Syarifah orang mulia, jangan kita dok hina, jangan dok ngata huduh. Anak kita jahat-jahat, anak kita orang ngata, gimana kita segar? Sakit hati weh. Nak kau tahu lah, nak kau jahat, pandailah kau nak didiknya, je nak ngata kau si. Nyanyi. Dah. Sayyid Syarifahnya kita nak kata kau si. Buruk perangai dia pun biar. Kerana nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak masalah mengata kau orang ni, bukan tentu Sayyid Syarifah yang tadi kita mengata kau si. Orang ramai pun tidak ada tutup agama kita nak mengata kau dia. Tinggalkanlah orang yang suka mengata dengan mengata, jangan kita tu sama dengan mereka. Tinggal. Ada. Jenis orang-orang hok kalau kegilaan dalam politik ke apa kan. Ada. Hok baik pihak lawan pun nampak jahat. Jahat ni. Dia demo. Tu ada sifat nak menuju. Awak demo, saya lillahi ta'ala. Maksud saya apa? Tu nak bagi contoh pada orang ramai. Kita baiklah kau, orang jahat belaka. Tak boleh. Umum dah, tak kata siapa umum. Dah. Kau saya pun sama jugalah. Begitulah, tak boleh buat begitu kau orang. Bahkan hak sepatutnya lah ke mana? Orang baik belaka. Ya dun mau apa kau orang? Tu dia nak bagi contoh kau ramai kali. Musuh politik awak ni, musuh politik pun kena sangka baik. Atau awak, saya ni saya bimbel lah, saya duduk demo ni. Dah. Senyap-senyap saya demo pun boleh tutup itulah. Apatah lagi saya demo dalam keadaan orang nampak, saya bimbel lagi. Patut gitu. Orang politik ada tasawuf gini ke Umar Abdul Aziz no. Ini enggak betul. Ini sebab tu nak kita orang nak kat biaya bunyi-bunyi weh. Bunyi-bunyi weh. Kalau kita nak naik stage paning, jangan sekali memburukkan pihak lawan kita. Kecuali bagai tu nyata dah, dia kita nak jaga orang lain daripada terkena kezaliman dia. Tak apa. Tapi buat kita rasa-rasa tak tahu lagu mana, tapi bunyi khabar saja kita pun ambil sebab dia pihak lawan kita pun beroyak, ni dia jahat gini. Jangan.
Ayatlah Gabriel, kalau saya jadi wakil rakyat Gabriel tu juga saya. Saya nak mulia ke oleh ahli agama. Saya nak atas sekali. Umpamanya. Tak bunyi lagi gitu. Bunyi apa? Yang mana? Nih, tak jalan ni. 4 lapis saya buat. 4 lapis, 4 lain. Contoh saya. Itu biasa. Tu dia kau kapi pun boleh. Kita hak Islam ni. Lebih ke hak mana sepatu. Mulia ke orang agama. Jangan ke orang nak mulia ke orang agama ni. Kecuali orang yang Tuhan beri taufik pada dia. Ya pelai-pelai sikit. Allah pakakang sarung orang zaman dulu ni. Pakai saudara kan dek pakai saudara tau. Betul. Hati saya kepala buat tahu. Mampu pas ni nak suruh orang ni kau tahlil. Tidak lah tak ada. Siapa dia nak tahlil? Tadi tak orang ngaji gini tahlil. Ada dah. Kalau ada juga terpaksa orang itu ingat kena buat kira 1 2 3 start belaka la ilaha illallah. Berhenti. Muka tak reti. Mu je reti sebut la ilaha illallah muncul. Ada. Nyanyi. Dia kepala buatan. Alaihimussalatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Patu sikit tanda puak Nabi ni semuanya ajamiyah. Ajamiyah ni lain pada Arab lah. Kecuali 4 orang Nabi. Kok Arab, nama Arabnya Muhammad, Hud, Saleh, Syuaib. Muhammad, Hud, Saleh, Syuaib alaihimussalatu wassalam. Sikit lagi dah kita nak kejar biar ada as-sam'iyah. Benda apa dia sam'iyah ni? Benda hak jenis dengar daripada Nabi. Samawi kitab daripada langit. Beza dah. Samawi kitab daripada langit. Sam'iyah ni benda hak kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tanpa kita lihat, tanpa terbayar. Setara mana azab kubur, tak ada orang lihat, tak ada orang bayar setara mana. Kalau orang tahu setara mana ni azab kubur penuh masjid. Zaman Covid pun penuh juga masjid. Kena ada SOP tulis nama, pakai mah. Penuh juga, penuh. Sebab tahu azab kubur sana mana, tapi tak tahu. Bapa tu juga nak beri lebih ke orang-orang hok mari masjid, nak lebih ke orang-orang hok mengaji sebab tak semua. Wal malakul ladzi bila abi wa dan malaikat yang tiada bapa dan ibu. La akla la syurba wala nauma lahum. Tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur bagi mereka itu. Itu beriman pada mereka. Tak ada siapa yang lihat juga mereka ni. Jadi puak mereka ni wajib kita berimani begitulah. Lagu mana mereka? Wajib kita iktikad mereka tu lelaki. Apa ni? Siapa iktikad mereka tu lelaki? Khilaf ulama. Wajib iktikad lelaki apanya? Dia pindah dari sini ni. Siapa iktikad mereka tu lelaki? Khilaf ulama. Pada fasik atau kupu. Biasa kita dengar ulama kata iktikad mereka lelaki fasik. Tapi ada juga pendapat hok kata boleh jatuh kupu. Iktikad mereka ni lelaki. Kalau iktikad perempuan ni, kalau iktikad mereka ni perempuan, ijma' kupu dia. Kalau khunsa, tak lelaki tak puas khunsa. Terlebih keji lagi. Lepas tu kita iktikad juga mereka ni dia mati bila tiupai sangka kala, kecuali ketua-ketua mereka lah. Tafsilu asyri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu. Secara terperincinya 10 orang tafsilu. Jadi beriman ke mereka supaya beriman ke Nabi. Ada ijmalan, ada tafsilan. Ijmalan secara umum banyak mereka. Tafsil iaitu kita kena tahu 10 orang dia wajib kita kena iktikad. Mana? Jibril, Mikail. Jibril itu katanya turun ke wahyu. Apa dia wahyu? Khabarul ladzi ya'ti bihi indallah lil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wahyu tu apa? Khabaru alladzi ya'ti bihi indallah, yang dibawa datang daripada sisi Allah bagi nabi. Boleh. Wahyu ni apa? Khabar yang dibawa datang oleh Jibril
di sisi Allah Ta'ala kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu namanya wahyu. Jadi katanya Imam Suyuti, Jibril ni dia datang ketika mana orang nak mati yang ada wudu. Kata Imam Suyuti. Jadi nak mati pani ni biar ada wudu lah. Ayo kita nak mati pun ambil wudu sama. Supaya biar turun. Sebab ada pendapat kata Jibril AS datang ketika orang salih nak mati kalau dia tu ada wudu. Tapi pendapat masyhurnya Sayyidina Jibril itu tak turun ke bumi selepas daripada wafat Nabi SAW. Tak turun. Jadi hak masyhur ni kata dari kitab la aslalahu, tak ada asal. Kata Jibril ni tak ada turun lepas pada wafat Nabi SAW, tidak ada asal baginya, kecuali kata Imam Qulyubi, kata Syekh Qulyubi, tak turun dengan maksud kata bagi menurunkan wahyu. Itu benar lah. Jadi turun juga, tapi bukan turun untuk turunkan wahyu. Kalau hak tu benarlah kata Imam Qulyubi. Syekh Qulyubi kata kalau tidak turun sekali-kali ke bumi untuk menurunkan wahyu, ajalah mungkin tak ada dah wahyunya. Putus ke dah. Mikail ni turun ke hujan, turun ke rezeki baik dengan Mikail dah. Israfil hak meniupkan sangkakala ni. Kata setengah antara satu tiupan dengan satu tiupan tu tikah 40 tahun. Israel hak cabut nyawa dia hak last sekali dia cabut habis orang-orang lain. Bila tiupan pertama Israfil ni habis dah hak mati, tinggal beberapa malaikat besar-besar. Lepas tu Israel pergi cabut nyawa hak lain, akhir dengan hak dia. Tu yang tanya tu, hak mana hak besar ni? Beragak besar deh. Tak ada orang besar. Mana alamat orang besar ni? Dia rasa besar daripada ahli ulama. Itu alamat orang besar diri tu. Dia pandai lelaki ahli ulama kena jumpa dia, tidak dia jumpa ahli ulama. Ini alamat orang pandai diri besar, ada sifat mazmumah dah tu. Hak mahmudah mana? Kita kalau ada urusan, kita pergi jumpa ahli ulama, kita pergi jumpa bapa, kita pergi jumpa syekh. Ni barulah ada sifat mahmudah. Kalau tak, air. Siapa mau? Saya presiden. Saya urusan. Kalau gitu kan, ada sifat-sifat tak boleh tu. Munkarun nakirun raqibun wa kadzan. Munkar nakir dan raqib atid. Ada hak soal jawab dari kubur, hak menulis amal baik, amal jahat. Ada setengah pendapat kata malaikat ni dari kena urusan kau. Mereka ni kalau kita duduk gini, dia ada di kanan kiri kita. Waktu kita berjalan, waktu kita tidur, ada depan, ada belakang kita. Dia kadang-kadang berubah posisi dia. Malaikat. Waktu kita masuk dalam tandah, lepas tu boleh buat KJL dalam tandah. Waktu apa malaikat tak tahu. Tu yang tahu, cuma nak kata tempat tu terkutuk. Tempat tu orang panggil tak molek, terkutuk. Terus sangat muka masuk tiap hari ni. Tempat tu tak molek hingga para malaikat tak masuk dalam tu. Nak najis gitu. Atik, Malik dan Ridwan. Qala musannif as-suhuf wal kutub tulang sawak ni. Suhuf kutub lah kitab munazzalah yang diturunkan. Arba'atun min kutubin tafsiluha wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Malam ni kita cuti dah. Lepas tu sambung ke esok dan malam esok insya-Allah.